Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Masih lagi bagi tajuk Linear Programming dan masih lagi bagi soalan sesi Jun 2019. Tapi sekarang ni soalan nombor 4 yang lebih memfokuskan kepada subtopik simplex method. Yang ini adalah bagi kod lama yang mana soalan final exam dia dipecahkan untuk linear programming, dipecahkan kepada 2 soalan. Tapi untuk kita sekarang ni tak adalah, kita satu soalan je bagi tajuk linear programming. Okey, so sekarang kita akan tengok macam mana nak selesaikan soalan berkaitan simplex method. Okey, soalan A dibagi dekat kita satu linear programming problem. Okey, dibagi maksimum P equals to 8x plus 10y plus 7z, and then ada dua constraint dekat sini, and then dia minta kita yang pertama write the problem in standard simplex form, and then yang kedua convert the following standard form into first initial terbelau. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, soalan pertama dia minta kita convert into standard simplex form. So cara dia untuk P, kita akan bawa semua yang berada di sebelah kanan pergi ke sebelah kiri. So kita akan dapat P minus 8x minus 10y and then minus 7z, dan last sekali kita samakan dengan kosong. Okey, itu untuk P. Untuk constraint yang pertama, kita salin je balik x plus 3y plus 2z. Okey, and then dia ada less than or equal, kita kena tambah S1. Okey, lepas tu baru kita boleh jadikan dia sama dengan 10. Nak hilangkan less than tu, kita kena tambah S lah. Okey, and then untuk constraint yang kedua sama juga, kita salin balik x plus 5y plus z, and then plus S, tadi dah S1, sekarang S2 lah, and then equals to 8. So ini jawapan untuk yang pertama, convert into standard simplex form. Okey, soalan seterusnya minta kita transfer daripada standard simplex form ni kepada first initial terbelau. So bila soalan minta kita transfer kepada first initial terbelau, maksudnya kita just tulis table yang pertama tu sahaja, tak perlu nak selesaikan sampai dapat x, y dan z lah. Okey, so sekarang ni untuk buat first initial terbelau, yang pertama kita tulis dulu BV, iaitu basic variable kita. So dekat bawah dia kita tulis dulu Z, and then kita tulis S1 dan S2. Okay, and then untuk first row kita akan ambil X, Y dan Z. Okay, ikut pada soalan unknown dia X, Y, Z, and then tambah juga S1 dan S2. Okay, dan last kali kita buat kolom untuk solution. Okey, dan sekarang kita kena isi table ni. Mula-mula kita ambil daripada P lah. Okey, so yang pertama X dia negatif 8, and then Y dia negatif 10, Z negatif 7. Okey, untuk yang pertama, equation pertama dia tak ada S1, S2, so kita letak kosong dan equals to 0. So solution ni sebenarnya jawapan yang sebelah kanan. Okey, and then kita ambil equation yang kedua. X dia 1, and then Y dia 3, Z sama dengan 2, positif, and then dia ada S1, so S1 dia 1, tapi dia tak ada S2, so letak kosong, dan solution dia 10. Okey, untuk last equation, X 1, and then Y kita ada 5, Z kita 1. Okey, tapi equation ketiga tak ada S1, so kita letak kosong. Equation 3 ni ada S2, so letak 1, dan solution dia adalah 8. Okey, jadi bila soalan minta first initial terbelau, ini sahaja dia punya jawapan, tak perlu selesaikan. Okey, soalan B, dia minta kita solve the following linear programming problem by using the simplex method. So bila dia minta kita solve, jadi kita kena selesaikan sampai habis, sampai dapat jawapan P, X, Y, Z, S1, S2, S3 and so on lah. Okay, macam soalan A tadi dia tak minta kita solve, so kita tak perlu selesaikan sampai habis. Just follow soalan dia lah, dia minta
the first initial terbelah. So itu je lah yang kita bagi, tak perlu solve sampai habis. Okay, so soalan B kita kena selesaikan. So nak selesaikan dia, yang pertama kita kena convert dulu equation yang dibagi ni kepada standard simplex equation. So untuk P, kita akan dapat P tambah 4x tolak 6y equals to 0. Kita pindahkan semua yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri. Okay, so untuk constraint yang pertama, kita ada 2x plus 5y. Okay, and then nak hilangkan less than or equals tu, kita tambah S1 baru samakan dengan 10. Okay, dan constraint yang kedua, kita ada 3x plus y. Okay, tadi dah S1, sekarang kita letak S2 and then equals to 9. Okay, so ini kita punya first step lah. Okay, untuk next step, step yang kedua, kita transfer standard equation tu ke dalam bentuk initial terbelah. So macam tadi, kita buat BV and then kita ada Z, lepas tu kita letak S1 dan S2. Okay, dan untuk yang melintang ni, kita ambil dia punya unknown, kita ada X dan Y. Lepas tu kita letak S1 dan S2. Okay, seterusnya kita letak solution. Okay, and then kita transfer lah, kita pindahkan nilai-nilai yang ada. So untuk first equation, untuk X kita ada positif 4. Okay, Y kita ada negatif 6. S1 dan S2 dia tak ada, so kita letak kosong. Dan solution dia sebelah kanan sama dengan kosong. Okay, untuk second equation kita ada 2X. So X dia 2 plus 5Y, jadi Y dia 5 plus S1. So S1 dia 1, dia tak ada S2, so letak kosong, and then solution yang sebelah kanan 10. Okay, untuk equation yang ketiga, kita ada 3X. So X dia 3 plus Y. So Y equals to 1. And then S1 tak ada, letak kosong, plus S2. So S2 1 equals to 9. So solution dia 9. Okay, so ini kita punya initial terbelah. Okay, tapi soalan dia nak kita solve, so kita kena selesaikan lah. Okay, jadi nak selesaikan dia, mula-mula kita tengok dekat baris ataupun row untuk Z. Okay, yang kita ada 4, negatif 6, 0, 0 dan 0. So kita tengok the most negative value. Okay, so the most negative kita adalah negatif 6 lah. Okay, 4, negatif 6, 0, 0, 0. So ini adalah the most negative value kita. Okay, so bila kita dah tahu the most negative value, jadi kita akan fokus pada kolom Y. Okay, so untuk kolom Y, kita kena dapatkan ataupun kita boleh dapatkan ratio daripada kolom Y tu. Okay, cara dia, okay, untuk Z ni kita tak perlu cari ratio dia. Okay, cara nak dapatkan ratio, kita ambil solution bahagi dengan the most negative value. Okay, so 10 bahagi dengan 5, kita dapat 2. And then 9 bahagi dengan 1. So dapat 9. So bukan bahagi dengan 6 dia ikut row by row. Okay, jadi bila dah dapat ratio, kita tengok the most ataupun the smallest ratio. So antara 2 dengan 9, the smallest ratio dia 2 lah. Jadi kita akan fokus pada row S1. Okay, okay, so tadi kita ada the most negative column dan sekarang kita ada the smallest ratio row. So intersection dia adalah pivot. So 5 tu kita panggil dia sebagai pivot. Okay, so kita boleh dapatkan juga daripada most negative column, kita boleh tahu the entering variable untuk next table kita.
Okay, so entering variable kita tengok pada most negative column, and then departing variable kita tengok pada the smallest ratio row. So entering variable tadi saya cakap most negative column, so yang akan masuk untuk next table adalah variable y. Yang akan keluar departing variable kita tengok pada smallest ratio row, so yang akan keluar pada next table kita adalah variable S1. So S1 tu akan digantikan oleh Y nanti. Okay. So sekarang ni kita nak proses untuk dapatkan nilai bagi next table kita. So cara dia, okay, kita transferkan nilai yang daripada table ni ke dalam bentuk matrik. Okay, kita ada 4, negatif 6, 0, 0, 0. So ambil sampai solution je, ratio tak perlu. And then second row kita ada 2, 5, 1, 0, 10. Dan last row kita ada 3, 1, 0, 1, 9. Ambil sampai solution sahaja. Okay, so pivot kita tadi ataupun intersection kita tadi 5. So target kita sekarang, kita nak jadikan 5 ni 1. Okay. Dan selain daripada 5, dekat bahagian kolom yang sama ni, negatif 6 dan 1, kita nak jadikan dia kosong. Okay. So cara yang mudah, mula-mula kita jadikan pivot tu 1 dulu. So pivot kita berada di R2, row yang kedua. Kita bahagi dengan 5 lah. Kita bahagi dengan nombor apa yang ada dekat situ. So semua yang berada di row 2 kita akan bahagi dengan 5. Okay, jadi row 1 tak ada ubah apa-apa. Kita tulis balik 4, negatif 6, 0, 0, 0. And then untuk row 2 kita akan bahagi dengan 5. So 2 bahagi 5 kita dapat 2 per 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 1 bahagi 5, 1 per 5. 0 bahagi 5, 0. And then 10 bahagi 5 dapat 2. Dan row 3 pun kita tak ada ubah apa-apalah buat masa ni. So salin je balik. Okay. So sekarang ni kita punya pivot tadi 5. Dia dah jadi 1. Okay. 5 dah tukar jadi 1. Okay. And then next step, kita nak jadikan negatif 6. Dan 1 ni sama dengan 0. So, kita akan gunakan formula. Okey, cara dia. Saya selalu tulis pivot tadi berada di row 2. Saya tulis dulu row untuk pivot. Okey. And then row mana yang kita nak jadikan dia kosong. So, negatif 6 tu berada di row 1. So, tulis dulu row 1 dekat depan. Okay, and then minus. Okay, apa yang ada dekat ataupun apa yang kita nak jadikan dia kosong. So, negatif 6. Jadi, R1 tolak negatif 6 R2. Okay, so itu dia punya formula nak jadikan kosong. Okay, sama juga untuk 1 tu. Okay, kita ambil dulu pivot berada di R2. Okay, and then 1 tu berada di R3. And then tolak dengan 1 R2 sebab 1 yang kita nak jadikan dia kosong. Okay, so kita ambil kalkulator. Kita boleh terus masukkan formula ni lah dalam kalkulator. Okay, cepat sikit. So dalam kalkulator tak ada R1, R2. Kita gantikan dia dengan XY lah. So R1 kita X minus negatif 6. Kita boleh terus letak tambah. And then 6. So R2 kita letak Y. Okay. So X tambah 6Y. Jadi ingatlah X tu R1, Y tu R2. Okay, so X kita 4 yang pertama, Y 2 per 5. Kita akan kira row by row lah. Column by column. So untuk nilai yang pertama, kita ada 32 per 5. Okay, seterusnya kita ambil negatif 6 dan 1. So, X negatif 6.
And then 1 untuk Y. So kita dapat kosong. Okay, untuk next column kita ada X kita kosong, Y 1/5. So dapat jawapan dia 6/5. And then kolom yang seterusnya kita ada X kosong, Y kosong. So dapat jawapan dia kosong. Dan last kolom kita ada kosong dan 2. So X kosong, Y 2. Jadi dapat 12. Okay, itu untuk first row. Okay, and then second row kita tak ada ubah apa-apa. So kita salin balik. 2/5, 1, 1/5, 0, 2. Okay, so itu untuk second row. Untuk row yang ketiga kita masukkan juga dalam kalkulator dia punya formula. So R3 kita X, tolak R2 kita Y. Okay, tolak Y. Okay, so ingatlah X tu R3, Y tu R2. Okay, so kita tengok balik untuk first column X R3, Y R2. So ambil yang bawah dulu baru ambil yang atas. Jadi X3, Y 2/5. So dapat 13/5. Okay, untuk second column kita ada 1 dan 1. So X1, Y1. So dapat kosong. Okay, next column kita ada 1/5 dengan kosong. So X, ingat X untuk R3 kosong, Y 1/5. So dapat negatif 1/5. And then kita ada kosong 1. So masukkan 1 dulu. X1, Y kosong. So dapat 1. Dan last column kita ada 2, 9. So X kita 9 dan Y kita 2. So dapat jawapan 7. Okay, so dah dapat macam ni. Kita dah dapat 0, 1, 0 dekat kolom pivot tadi. Kita akan transfer semula nilai yang dalam bentuk matrik ke dalam bentuk table lah. Okay, so cara dia ambil je, ikut je row dan kolom yang ada. So X, Y, S1, S2 dengan solution sama macam first terbelau tadi. Okay. Untuk kolom basic variable kita akan start dengan Z. Yang ni tak akan berubah. Okay. And then untuk S1 tadi kita dah tahu ada entering dengan departing variables. So entering kita Y dan departing kita S1. So S1 ni akan digantikan oleh Y. Okay. So kita akan tulis tadi Z. Lepas tu dekat sini kita akan tulis Y. Okay. Untuk last row. Okay, Z, S1, S2 asalnya. S1 dah ganti dengan Y. Okay. S2 tak ada ganti apa-apa. So Z, Y dan S2. Kita tulis balik lah sebab dia tak ada ganti dengan entering variable apa-apa. Okay. So kita ada basic variable yang baru. Sekarang ni kita just transfer je daripada yang metric form tadi ke dalam bentuk table. Okay, so first row kita ada 32/5, 0, 6/5, 0 dan 12. Okay. Untuk second row kita ada 2/5, 1, 1/5, 0 dan 2. Dan last row kita ada 13/5, 0, negatif 1/5, 1, 7. Okay. Kita just transfer sahaja nilai dia. Okay, dan kita tengok pada row Z, nilai dia semua positif. Okay,
So bila kita dapat nilai pada row Z semua positif, kita dah boleh stop kita punya proses. Maksudnya kita dah dapat lah kita punya jawapan. So soalan nak maksimum Z. Okay, so Z kita ambil pada bahagian solution, terus dapat jawapan dia 12. Okay, and then kita ada X, kita ada Y variable dia, and then kita ada S1 dan S2. So kita kena tulislah jawapan untuk setiap satu. So jawapan dia tengok pada kolom basic variable. So X tak ada, jadi kita tahu X kita kosong. Okay, Y ada pada kolom basic variable. So Y jawapan dia 2. Terus tengok pada solution. Okay, S1 pun tak ada dekat sini. So nilai dia kosong. Dan S2 ada dekat bawah sekali. So tengok pada bahagian solution, jawapan dia 7. Okay, jadi inilah jawapan untuk soalan simplex method ni. Okay, ni cara nak check jawapan. Okay, saya salin balik standard simplex equation tadi. Daripada atas ni tadi, saya salin balik. Okay, so cara dia kita just substitute je balik jawapan yang kita dah dapat tadi. Ni nak check jawapan lah. So, kita ada P plus 4X minus 6Y equals to 0. So, P ni sebenarnya adalah nilai Z yang kita dapat tadi. Okay, so P, saya tulis kat sini lah. P itu sebenarnya nilai Z. Okay, so P, kita tahu P kita 12. Okay, and then tambah 4X. So tambah 4, X kita kosong. And then tolak 6, Y. So Y 2. Sama dengan kosong. So jawapan dia mesti sama dengan yang di sebelah kanan. Okay, kita tengok untuk second equation. Kita ada 2X. So 2 darab dengan X kosong. Tambah 5Y. So Y dia 2. And then tambah S1. S1 kita kosong. So tekan sama dengan, kita dapat 10. So mesti samalah dengan yang sebelah kanan. Okay, dan last equation kita ada 3X. So 3 darab kosong. Tambah Y, Y2. Tambah S2. So S2 dia 7. Okay, so dapat 9. So kita kena check left side dan right side. Dapat jawapan sama, kira betul lah nilai kita tu. Jadi itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya bagi jawapan untuk sesi yang lain pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.